apa, tak ada tanggungjawab, bolehlah beribadah, duduk di masjid, kau makan tak, kau lapar pun kau seorang, tak usahkan orang. Boleh. Tapi anak dah 10 orang, bini 2-3 orang, kerja pun malas, tak boleh lah itu. Wajib dia ikhtiar. Kau nak lapar, lepas orang lah. Saya dah kerja ustaz tapi saya tak dapat makan, tak apalah, itu bagian kau lah. Itu tugas kita. Namun ikhtiar itu juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga memilih. Hakikatnya kita ikhtiar ataupun memilih, dia panggil iradah juz'iyah. Dia panggil iradah juz'iyah. Itulah kemampuan kita saja. Kemampuan kita ialah tak lebih pada 2 perkara, tuan. Manusia ni dia tak lebih pada 2, dia tidak ada yang ketiga. Dia hanya ada 2 saja ataupun salah satu je, iaitu doa dan ikhtiar. Tak ada lebih. Untuk mengadakan dan meniadakan itu milik Allah. Menentukan semua adalah milik Allah. Tapi Allah Ta'ala juga bagi kita suatu kemampuan secara manusiawinya ialah untuk ikhtiar. Tapi hakikat Allah juga. Hakikatnya Allah juga. Itu segi tu kalau kita nak bahas dalam majlis ilmu boleh. Jangan kita bawa nyembang kat kedai kopi cerita pasal hakikat, tak sesuai. Sebab majlis ilmu ni dia kena ada adab, dia kena ada guru, dia kena ada pemahaman yang betul. Baik, itu dia panggil suatu benda juz'iyah. Ataupun kita senang kata ustaz, ini air satu air sirap ni, air sirap dengan air suam, mana air yang Allah pilih untuk saya? Kan? Kita pun tak tahu mana. Siapa tahu yang Allah pilih air untuk dia? Kalau tanya saya pun tak tahu. Habis tu buat apa? Minumlah air yang aku suka. Pilihlah mana kau nak minum. Itu pemilihan. Jadi bila kita dah minum air itu, mana itulah pilihan Allah yang lagi azali, sejak azali. Itulah kita minum. Habis ustaz, bagaimana dengan orang yang bermaksiat? Orang tu buat maksiat macam mana? Dia main judi, tapi dia boleh pemilih tak? Dia boleh memilih sama ada memaksiat pada Allah ataupun mentaati Allah. Bila dia dah buat maksiat, maka masih lagi Allah bagi jalan keluar untuk memilih lagi sama ada nak berterusan dengan maksiat tersebut ataupun bertaubat. Begitu juga dalam masalah melakukan ibadat. Bila Allah dah bagi ibadat pada kita, dah tentukan untuk kita ibadat, Allah bagi 2 jalan. Satu jalan untuk untuk berhenti daripada beribadat atau meneruskan ibadat. Tak? Mana dalam dosa maksiat, seseorang itu masih lagi Allah bagi pilihan sama ada dia nak meneruskan usaha jahat dia ataupun kembali kepada Allah. Begitu juga dalam amal ibadat. Dalam ibadat sama ada 2 perkara, sama ada dia nak mensyukuri nikmat Allah tadi itu dengan berterusan ibadah daripada Allah, ataupun dia nak kufur pada ibadah dia tadi itu dengan membangsakan diri dia yang buat, ataupun dia berhenti untuk ibadat dengan merasakan diri dia dah baik. Maka di situ boleh kena ada pilihan. Itu perlu ada sifat, kena belajar ilmu tasawuf. Baik. Dengannya dapatlah si hamba memalingkan segala perbuatannya kepada kebaikan ataupun kejahatan. Itu dengan memilih tadi itu, maka Allah Ta'ala maka hamba tersebut bolehlah memilih jalan yang baik dan jalan yang buruk. Contoh Allah kata dalam Al-Quran, Allahul ladzi Allah kata apa? Lupa ayat dia. Tak apalah, nanti saya ingat saya baca balik. Itu pun pada hakikatnya juga tidak memberi kesan apa-apa. Hakikatnya pun pilihan kita pun tak mampu nak beri kesan. Kadang-kadang kita dah pilih dah pilih sesuatu, pemilihan itu pun datang daripada Allah juga. Faham tuan? Pemilihan itu datang daripada Allah juga. Maka itulah pilihan Allah. Contohnya kadang-kadang kita ada keinginan kan,
ada keinginan akan sesuatu, contohnya makan nasi goreng lah kan, contoh lah tuan-tuan cerita dia. Contoh kita nak makan nasi goreng, bertepatan dengan kehendak Allah, maka kita dapat makan nasi goreng. Maka kita makan nasi goreng itu sebenarnya bukan dengan keinginan kita, tapi dengan keinginan Allah. Allah yang nak kita, tapi cuma bertepatan dengan selera kita, kehendak kita yang digerakkan oleh Allah Ta'ala tadi, maka jadi. Ada juga perkara yang mana kita tolak dan tak nak, seperti sakit, susah kan. Siapa yang nak miskin? Saya pun tak nak miskin, saya pun tak nak susah, saya pun tak nak sakit. Tapi dah itu ketentuan Allah, maka itu yang berlaku. Mana tuan-tuan, sama ada kita suka sesuatu ataupun tidak suka sesuatu, jika Allah takdirkan sesuatu itu, mana Allah Ta'ala melaksanakan keinginan Allah semata-mata, bukan keinginan kita. Jadi ulama sufi kata, kalau kita tak dapat bergembira dengan keinginan kita yang tak dapat ditunaikan itu, maka gembiralah dengan keinginan Allah. Bergembiralah keinginan Allah tadi kita, itu pun dah cukup baik. Itu pun pada hakikatnya juga tidak memberi kesan. Itu iradah juz'iyah tadi. Iradah juz'iyah tadi, pemilihan atau keinginan hati kita tak memberi kesan. Ianya adalah hak bagi si hamba untuk dikira dosa dan pahala. Jadi kalau hamba tadi dia memilih untuk melakukan maksiat, maka dengan maksiat tadi, kalau dia tak bertaubat, maka dia beri dosa. Dan juga dengan dia beramal kebaikan tadi dan dia bersyukur, maka Allah tambahkan pahala. Begitu. Mesti diingat, apa-apa kelakuan Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya tidak boleh dipersoalkan. Habis itu, Ustaz, macam mana saya ni, Ustaz, orang maksiat tu macam mana? Saya sibuk, kau sibuk diri kau, sudah. Kau dah solat, okey, jaga solat kau elok, minta kepada Allah istiqamahkan. Habis dia orang macam mana? Pergilah jumpa dia, kasih sayang, pujuklah rayu mereka, mainlah bang solat sebagainya. Itulah tanda syukur. Jangan pertikaikan apa Allah buat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kami tidak ditanya tentang apa yang kami buat, bahkan kamulah yang akan disoal tentang apa yang kamu buat. Itu Allah dah buat. Okey, sekarang tugas kita apa pula? Pergilah. Okey, kita sekarang gerakan dari masjid, surau kita, insya-Allah kita akan pergi lepas PKP ni, kita akan pergi rombongan rumah ke rumah. Kita ikut jemaah tabligh, pergi rumah ke rumah, pujuk rayu mereka datang ke masjid. Itu tugas kita. Jangan hukum dia orang ni salah, Ustaz. Tapi kerja kau buat apa? Allah dah buat kerja dia, kau buat kerja kau. Hakikat tu memang kerja Allah juga, tapi secara manusiawinya kita kena buat kerja kita. Time beranak banyak, tahu pula kerja dia. Nak anak ramai, nak bini cantik, nak rumah besar, tahu pula kita usaha. Takkan tak boleh usahakan saudara-saudara Islam yang kita sayang, jiran-jiran kita ni, besok kita mati, dia orang lah tolong kita. Esok ada kenduri kenara, dia orang juga nak datang. Sekarang lah kena gerak. Secara masyarakat ni, kita bergerak secara masyarakat. Kalau kita memandang hakikat satu kerja pun tak boleh buat, tuan-tuan. Kalau mana hakikat, Allah yang bagi dia macam mana, Ustaz, dia dah rumah masjid tak datang, Allah memanglah. Itu kerja Allah lah. Itu kerja Allah. Kalau pandang benda hakikat atau kerja pun tak boleh buat. Itu duduk masjid tak payah kerja lah. Kau tak payah cari duit pun, kau duduk rumah pun, kau tak payah kahwin pun, kau hanya fikirkan apa Allah nak buat dia. Selesai. Itu lama-lama, fikir lama-lama, dia terfikir, dia sedar dalam buat gila lah. Sebab fungsi manusia tu tak jadi pada dia, melainkan betul-betul dia ahlillah, betul-betul dia memang fokus kepada Allah, sehingga ghaib diri dia, sehingga fana diri dia, dan kecintaan Allah tu melebihi daripada akal dia, dah tak mampu nak kawal lagi, lain. Itu dah kira lain lah. Tapi kalau kita tengah belum majuzub lagi, belum zauki lagi, buatlah kerja kita. Jangan nak berlakon-berlakon pula jadi zauki je. Berlakon, saya majuzub, tiba-tiba menjerit rumah, depan rumah telanjang pula kan, masyar. Itu kena polis datang tu kan. Jadi jangan dalam masalah tauhid ini, ialah pada pegangan saja. Pasal tu bila kita tengok, bila Allah Ta'ala kurniakan kita taufik dan hidayah dalam melaksanakan ibadat, maka kita kena wajib syukur pada Allah, kerana Allah tak golongkan kita dalam orang-orang yang jauh daripada rahmat dia.
Dan juga apabila kita melihat kemaksiatan, jangan kita benci pada orang tersebut. Kita kena benci pada maksiat yang dia buat. Orang tetap kita buat baik, datang bang sihat dalam, tapi maksiat kita tak suka. Jangan kita menghukumkan kesalahan yang dia buat tu sehingga dia pun kita benci. Nabi tak ajar, Nabi tak pernah benci individu yang buat maksiat. Nabi membenci orang yang maksiat dilakukan tadi. Satu, kita kena interaksi. Boleh tak Allah jadikan kita ahli maksiat? Dulu pun kita pun bukan ahli surau, kan? Dulu pun kita pun huha juga, tapi Allah pilih kita, syukur, kan? Satu, kita kena ada sifat kasih dan sayang pada orang lain. Itu sifat jamal Allah, sifat kasih dan sayang pada saudara kita yang jauh. Ya Allah, bangun malam doa, ya Allah, jiran aku ni, ya Allah, aku tak mampu lah nak ajak dia, ya Allah, kau gerakkanlah hati dia, ya Allah, datang berjemaah di masjid ini, ya, surau ini, ya Allah, kan? Kami yakin dia pun ada niat nak datang, ya Allah, kau gerakkan, kau bantulah dia, ya Allah, seperti mana kau bantu hamba-Mu yang soleh, kau bantulah dia juga, ya Allah, dan istiqamahkanlah hamba ini, ya Allah. Kena doa. Sebab itu yang kita ada. Apa kita buat? Kita bukan boleh macam apa Almighty, kan? Kita okey, sekarang kau sembahyang, dia pun gerak, apa hal ni? Tak boleh, tuan, kan? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka, wahai Muhammad. Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dia suka. So kita minta kepada Allah. Jangan kita cepat terjerumus dengan salah faham akidah. Akhirnya kita jadi macam Jabariyah. Jabariyah ni kita akan masuk dalam bab iradah. Itu salah faham. Tidak ditanya Tuhan mengapa, tapi kita hanya ditanya mengapa dan kenapa. Bila orang-orang dalam suratul Mulk kata apa? Allah kata apa? Dalam surah Mulk, au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi zambi fasuqal li, apa ayat dia kata apa? Tidak apa, masuk surah Al-Mulk tadi tu, tidakkah kamu pernah dahulu satu orang, tak ada ke dulu orang datang memberi peringatan kepada kamu, kan? Alam ya'tikum nazir, alam ya'tikun nazir. Maka dia kata, tidakkah dulu malaikat pun, kan, dulu tak ada orang datang bagi kau tahu tentang apa ni, tentang adanya peringatan-peringatan ni. Dia kata memang ada, kan? Dia kata apa? Dia kata apa? Alamak, lupa pula ayat dia. Baru tadi ingat dah lupa lah. Memang abad sangat lama tak baca Quran. Jadi semua apa ni, ujian yang Allah SWT beri pada dia bila datang Nabi, tapi dia tolak Nabi tersebut, maka dia sedang melakukan keingkaran. Dia tidak memilih untuk memilih jalan cahaya. Allahul ladzi apa tu, surah apa dia, ayat 256 dalam surah Al-Baqarah. Wallah ta'ala, lupa lah tuan. Jawabnya, kerana hamba telah diberi akal untuk menimbang buruk baik, sehingga ia boleh berusaha dan memilih ikhtiar. Hamba juga telah diberi petunjuk kebenaran dengan diutuskan Rasul sebanyak 313 orang Rasul yang Allah Ta'ala utuskan mereka untuk bawa agama pada manusia ini, sehingga dia didustakan, Jika anda berkata, adilkah Tuhan untuk menjadikan orang-orang miskin berterusan dengan kemiskinannya sekalipun telah berusaha? Kanak-kanak sakit, orang kafir masuk neraka disebabkan tiada hidayat, sedangkan hidayat itu Tuhan telah menganugerahkan. Orang yang mahu beristeri cantik dapat juga yang hodoh dan sebagainya. Di manakah keadilan Tuhan? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjawab, itu semua adalah persoalan keadilan milik Tuhan. Tuhan wajib bersifat adalah. Adalah bererti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Milik bererti kepunyaan. Tuan-tuan ada rumah, tuan-tuan ada satu beli rumah lah. Dalam rumah tuan-tuan beli kedai ni, beli barang-barang, letak rumah tuan-tuan pun susun cantik-cantik, kan?
Susun cantik. Tiba-tiba datang orang lain. Ni apa letak barang kat sini pula? Patut letak kat sini. Ni sofa ni patut letak sana. Kita pun kata, suka hati aku lah rumah aku. Kan? Macam orang watak, orang pengarahan tu dalam lakonan. Tuan-tuan kalau tengok orang buat filem, tuan-tuan boleh nampak bagaimana mereka menyusun watak. Kan? Ada watak jahat, ada watak baik, ada watak polis, ada itu sebenarnya kalau tuan-tuan boleh nampak, itulah dicontohkan kehendak bagaimana Allah memerintah. Padahal Allah Ta'ala memerintah lebih sempurna lagi. Tetapi bagaimana producer tadi tu boleh dikatakan seolah-olah dialah yang master of puppet dia. Bukan lagu Metallica kan. Maksudnya ialah dia master pada pengurusan kita. Okey sekarang, okey masuk sekarang. Dia pun masuk bang. Okey bertikat. Okey sungguh jap. Makna tu semua ditentukan. Ditentukan oleh siapa? Bukan orang tadi tu, pengarah yang nak macam tu berlaku. Awak kena baca skrip. Dia baca skrip betul-betul cakap salah skrip awak tu, baca balik semula. Dia pun terpaksa undur balik. Lalu balik. Itu. Itulah yang berlaku. Suka hati Allah nak letak siapa pun. Nak masuk neraka. Siapa masuk neraka? Awak. Kenapa ya Allah masuk? Suka hati aku. Aku nak masuk neraka pun. Kau sibuk bahal. Kau masuk syurga, syukur sudah. Itu dia pilih. Itu syukur untuk Allah Ta'ala jadikan kita orang Islam, orang beriman, dapat solat, dapat majlis ilmu. Allahu Akbar. Apa lagi kita nak lagi? Kan? Tu yang keluar lagu Jamal Abdillah tu kan. Dapatkah aku membalas dengan air mata? Kan? Dengan kebaikan yang Allah bagi pada kita ni, adakah dengan solat dan kesolehan tu mampu membalas kebaikan Allah? Memang kalau kita menangis pun dan melakukan solat pun, atau amal-amal soleh kita buat pun, masih lagi dalam ikatan dengan Allah. Allah yang meluluskan untuk kita ibadat. Jadi macam mana cakap tu? Allah dah bagi aku berdoa, Allah doa bagi aku taufik untuk bersyukur pun Allah yang gerakkan aku syukur. Jadi apa, adakah kita yang buat baik pada Allah ataupun Allah sedang buat baik pada kita? Yang paling tepatnya Allah yang sedang buat baik pada kita. Baru kita nak, oh Allahu Akbar. Aku ni, Imam Sufyan Sauri kata, aku mencari aku mengakhiri pencarian cintaku pada Allah dengan aku mengetahui cinta Allah terlebih dahulu mendapatkan aku daripada cinta kepada dia. Melalui ibadat-ibadat yang tuan-tuan buat ni, semua datang daripada Allah. Tuan-tuan, ya Allah terima kasih, syukur ya Allah aku dapat ibadat. Syukur tu pun daripada Allah. Ya Allah terima kasih, Allah menangis pun datang daripada Allah. Apa yang bukan daripada Allah? Semua datang daripada Allah. Itu kan menerima semua amalan tadi tu. Memanglah air mata dan air mata, peluh, darah, kita tak boleh membalas kebaikan Allah. Itu bukan bermaksud kita tak perlu menangis, bukan bermaksud kita tak perlu pengorbanan harta kita, nyawa kita, masa. Bermakna kita kena buatlah untuk Allah, sebagai kedirian manusiawi kita tu, buatlah. Tanda Allah redha. Baik. Misalnya untuk memahami, anda bekerja, ni senang saya buat, kita pendekkan. Macam syarikat perusahaan kita kerja sebagainya, janji masuk pukul 8, balik pukul 5. Contoh kita pula soal kat bawah, apa salah masuk pukul 8 lah, saya nak masuk pukul 10. Bos kata, you cari company lain lah. Ni saya punya pejabat, suka hati saya lah nak masuk, awak kena masuk pukul 8, saya suka hati saya lah masuk pukul apa, kan? Tak boleh kita mempertikaikan apa yang Allah buat. Sepatutnya kita mensyukuri apa nikmat yang Allah bagi pada kita dan menginsafi atas dosa-dosa kita, menyesali dosa kita pada Allah Ta'ala. Maka huraian sifat kudrah, muka surat 65. Kudrah ialah sifat yang tetap ada, qadim lagi azali, sedia kala pada zat yang berdiri pada zat Allah, dengan dia mengadakan, dengan dia, jadi dengan sifat kudrah itu Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada dengan muafakat iradat. Dengan muafakat iradah.
Kenyataan kudrah ialah sifat yang tetap ada, bermaksud sifat Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala itu wajib ada. Maka akal sekali-kali tidak menerima ketiadaan kudrah. Kita kata, ada orang kata, kalau tuan-tuan tanya bukan orang Islam pun, tuan-tuan tanya orang Buddha pun, you ni Tuhan kuasa ke? Sebenarnya Tuhan kuasa mah, kan? Dia pun akan cakap Tuhan dia kuasa, dia pun tak cakap dia sembahan dia tu tak ada kuasa. Walaupun memang hakikat tak ada kuasa pun, kalau jatuh tak boleh bangun, kan? Faham? Kan? Lalat hinggat pun tak boleh nak pukul. Memang tak ada kuasa, tapi dia tetap kata, oh, dewa banyak kuasa. Ini turun hujan punya. Tapi kalau letak hujan pun dia pun habis kala kepada dia, kan? Tak ada kuasa pun, tapi dia pun kata kuasa. Ini kan Allah. Takkan Allah tak berkuasa, mesti Allah lebih berkuasa. Dan kenyataan qadim lagi azali sedia kala, bermaksud sifat kuasa Allah Ta'ala adalah sedia kala tanpa ada permulaan kuasanya. Bermakna Allah Ta'ala kuasa di sini bukan kuasa tu datang kemudian lepas adanya zat. Faham? Macam budak-budak baru lahir, mana boleh betul berlari, macam pergi jogging, tak ada dah, kan? Ada kan? Dia beranak ini, besok dia pergi dapur ada masak, kan? Mana kudrah, maksudnya tenaga, kebolehan, kemampuan dia berjalan itu mengambil masa yang lama untuk dia boleh berjalan, mengambil masa yang kemudian. Jadi Allah Ta'ala, kudrah Allah itu ada bila? Kudrah Allah itu ada pada Allah sejak sedia kala, sejak azali lagi dah ada. Bukan dulu Allah tak kudrat baru Allah kudrat, tidak. Sejak bagaimana zat itu qadim dan azali, begitu juga kudrah dan segala sifat ma'ani Allah yang lain pun ada pada zat kudrah qadim lagi azali. Sikit ni tuan, Lazan 5 minit lagi. Dan tuan-tuan tengok balik istilahat qadim dan azali itu. Sebenarnya qadim dan azali tak banyak. Saya ringkaskanlah. Setengah ulama mengatakan qadim satu perkara yang lain, azali satu perkara yang lain. Azali ialah suatu pemahaman pada segi akal tentang keberadaan zat dan juga segala sifat ahwalnya. Seperti Allah bersifat berkeadaan berkuasa, bersifat berkeadaan mendengar dan sebagainya, itu sejak azali lagi. Sejak azali. Allah Ta'ala itu bersifat baqa. Sejak bila? Sejak azali. Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Sejak bila? Azali. Itu sifatnya. Dan itu sifat-sifat yang berbentuk hal, ahwal, bentuk sifat-sifat, bentuk keadaan yang tak mampu dilihat dengan mata akal kita. Allah tu berkuasa sejak bila? Sejak azali lagi. Allah Ta'ala tu kidam sejak bila? Sejak azali. Allah Ta'ala tu qiyamuhu ta'ala binafsi tu bila? Sejak azali. Setengah ulama mengatakan pula qadim dan azali, iaitu Allah Ta'ala dan segala sifat yang berada pada dirinya itu qadim dan azali. Kerana mereka kata qadim dan azali kerana bagaimana zat dan sifat Allah seperti sifat ma'ani tidak berpisah tanggal daripada zat, maka sejak itulah segala sifat dan zat itu qadim lagi azali. Qadim ni maksudnya apa tuan-tuan ambil sikit lah. Qadim tu maksudnya sedia kala. Azali ni apa? Tidak berubah. Habis cerita, tetap tidak berubah. Baqa tu contoh sifat baqa Allah, sifat kekal Allah. Sebelum ada alam ini, Allah dah baqa dah. Faham tak? Baqa ni maksudnya kekal kan? Kekal. Baqa ni maksudnya kekal. Kita punya fikiran ialah manusia, sesuatu yang baharu boleh menerima fana atau menerima hancur. Contohnya dulu alam ni tak ada, lepas tu Allah hancurkan alam ni, faham kan? Maka benda tu tak
perkara itu tidak kekal, maka akan hancur ataupun panggil fana. Maka sebelum alam ini ada, Allah dah ada dah. Jadi alam ini ada permulaan. Alam ini ada permulaan. Kerana kenapa kita kata alam ini ada permulaan? Kerana dahulu dia tak ada. Kerana dahulu dia tak ada. Barulah Allah adakan. Lepas tu bila alam ini hancur, maka alam itu dipanggil alam yang fana. Maka ada pengakhiran. Zat Allah pula bertentangan dengan alam, bertentangan dengan keadaan alam, iaitu Allah Ta'ala ni memang dia yang mula-mula, tapi dia yang qadim, yang sedia kala, tidak didahului dengan tiada. Allah Ta'ala ini ada bukan kerana didahului dengan tiada, dan Allah tu kekal bukan kerana dahulu dia ada. Penting kan? Senang cerita lah tuan-tuan nak fahamkan. Senang cerita nak fahamkan ialah alam ini ada ke tak ada, Allah dah bakar dah, habis cerita. Alam ini dulu ada ke, sekarang ada ke, besok akan tak ada ke, tetap Allah bakar. Allah kekal, takkan berubah-ubah zat dan segala sifatnya, tidak dipengaruhi masa, tidak dipengaruhi dengan sesuatu, tidak. Itu dia panggil baqa, kekal keadaannya, tak berubah-ubah. Kita berubah-ubah. Nanti kalau Allah tu berubah-ubah, maka ternafilah sifat kidam. Sebab kidam itu lawannya kudus, berubah-ubah. Kalau Allah tu berubah-ubah, bermakna ada suatu kuasa yang mengubah-ubahkan dia, maka tak jadi Tuhan Allah. Maka Allah tu sifatnya qidam dan juga baqa, iaitu kekal. Qadim ialah qadim yang sedia kala, azali yang tetap tak berubah-ubah, ataupun dipanggil kekal lah. Wallah ta'ala. Tu tuan-tuan boleh baca sendiri lah. Cerita ni sama je. Okey, nanti kita akan masuk bab ta'alluq pula. Saya kena habis cepat tau, masa ada kuliah dekat Senawang, insya-Allah. Ada soalan tu? Soalan. Tuan-tuan faham tak cerita ni tuan? Sifat kudrah, apa kudrah punya tugas, apa punya fungsi kudrah? Kudrah ni fungsi dia pada zat Allah Ta'ala yang menjadikan, meniadakan, mengadakan, mewujudkan, menghancurkan. Itu sifat kudrah. Dalam sifat kudrah, kudrah ini adalah sifat zat. Kudrah, iradah, ilmun, hayat, samak, basar, ni panggil sifat zat. Sifat zat ini bertentangan dengan sesuatu yang mustahil. Seperti kalau dikatakan Allah tu kudrat, tak boleh kata Allah tu juga yang lemah. Boleh tuan? Tak boleh. Kita katakan Allah tu kudrat tapi dia lemah juga. Mana satu betul ni? Engkau lemah ke kudrat? Lemah ke kuasa? Allah tu lemah dan kuasa. Dah pening orang ni kan. Jadi Allah tu berkuasa, mustahil dia lemah. Tapi dalam kudrat nanti dia ada panggil apa? Dalam pecahan sifat kudrat tu dia panggil apa? Sifat sifat kepada sifat zat dan sifat fa'il. Sifat fa'il, sifat perbuatan. Sifat zat tadi tu dia tak boleh ada dua-dua pada zat. Kalau Allah kudrat, makanya menafikan lemah pada Allah. Kalau Allah tu iradah, maka menafikan Allah tu karahah. Kalau Allah tu ilmu, menafikan dia tu sifat jahil. Tapi dalam sifat fa'il, contohnya fa'il, perbuatan Allah, Allah yang menjadikan. Boleh tak kita katakan Allah yang memusnahkan? Boleh tak? Boleh? Mana Allah juga yang menjadikan, Allah juga yang memusnahkan. Itu fungsi kudrah. Itu fungsi kudrah, itu infial, kesan perbuatan Allah ni. Tapi kita katakan Allah tu kudrat dan ajuzun, tak boleh, pasal dia sifat zat. Zat sifatnya, kudrah ialah sifat pada zat, perbuatan adalah kesan daripada kudrah. Maka kita boleh katakan Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan.
Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyempit rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu dipanggil sifat fi'il, sifat perbuatan pada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham insya-Allah. Agak boleh faham lah. Ada soalan ni? Saya bagi soalan, saya jawab ni. Tak ada soalan, kita tutup insya-Allah. Tak ada kan? Ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Tuan-tuan, insya-Allah saya nak elan sikitlah. Tempat saya tu Zawiyah kan, Zawiyah tengah cari sumbangan untuk aircon lah. Pasal panas sangat, kesian makcik-makcik datang pakai telekung, duduk dalam bawah, tak panas Ustaz. Dia nak cari tempat keselesaan kan. Tuan-tuan kalau ada dengar ke teman-tuan sendiri yang nak infakkan aircon ke atau sebagainya, boleh berhubung dengan Abang Syarul lah, ataupun dengan terus dengan saya pun boleh juga. Dan malam ni ada kuliah di Zawiyah Al-Ihya di Senawang Jaya. Malam ni baca kitab At-Ta'aruf li khulasati fi ilmi tasawuf. Tapi kitab tu tak dapat dicetak sekarang pasal dah suntuk masa. Tapi malam ni kita buka mukadimah saja, baca mukadimah tasawuf, perjalanan dan sebagainya. InsyaAllah minggu depan baru kita buka kitab. Baik Allah Ta'ala alam.